Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man tabi'a ala rabbisyari sadri wa yassirli amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan dan puan-puan, kita akan sambung perbincangan kita, penelitian kita terhadap surah Taha yang akhir sekali hari itu. Kurang lebih kita dah berhenti pada ayat 54 Taha surah ke-20 ayat 54. Sebelum tu kita recap dululah, kita dah tinggalkan dekat mana. Jadi bila kita tengok kepada surah Taha tentang cerita Nabi Musa ni, sebenarnya dia bukanlah satu-satu surah yang menceritakan tentang Nabi Musa dan juga Fir'aun. Ada banyak lagi yang kita tengok dalam surah Al-Baqarah, surah Al-An'am dan lain-lain surah. Dan Nabi Musa ni merupakan Nabi yang paling banyak selepas baginda Rasulullah diceritakan tempatnya di dalam Al-Quran, Nabi Musa. Jadi bila kita nak mentadabbur Al-Quran ni, dia ada beberapa peringkat. Saya rasa saya dah kongsikan beberapa kali jugalah. Maksudnya peringkat yang pertama tu kita tahu peringkat makna dia. Ni makna dia apa, ni makna dia apa kan. Tapi seterusnya kita tengok peringkat latar belakang dia pula. Latar belakang dia, maksudnya dia berlaku bila, apa sebab-sebab dia. Tuan-tuan boleh tengok asbabun nuzul, kenapa setiap ayat tu ada dia punya peristiwa-peristiwa yang menjadi latar belakang turunnya sesuatu ayat. Jadi bila kita dah tahu konteks tu macam tu, lepas tu barulah kita pergi kepada tujuan dia, pengajaran dia kenapa. Jadi dalam cerita Nabi Musa dan juga Fir'aun ni, soalan dia tentulah apa sebenarnya tujuan. Kenapa tujuan cerita Nabi Musa dan Fir'aun ini ada kita dapati dalam beberapa tempat dalam surah-surah Al-Quran. Jadi kita kena jawablah soalan tu, kenapa kenapa benda tu diceritakan berulang kali, apa kepentingan dia, apa dia punya significance dia, apa dia punya pengajaran-pengajaran dia. Jadi yang selama ni kita dah bincangkan tentang Nabi Musa ni, dia merupakan lambang kepada kuasa, sebab dia merupakan seorang yang berkuasa di bumi Mesir, memerintah lebih daripada 70 tahun. Jadi kuasa, kedudukan yang mana menjadikan Fir'aun ni seorang yang akhirnya sombong. Jadi harta, kedudukan, kuasa, kalau kita dah pun bandingkan di antara Fir'aun dengan Nabi Musa ni, kita tengok dia orang ni at two extreme ends. Dia satu, Nabi Musa dia tak ada pengikut. Fir'aun dia ada bala tentera. Nabi Musa tidak ada kedudukan, dia seorang penggembala kambing. Fir'aun merupakan seorang pemerintah, raja. Jadi Nabi Musa pengikutnya pun kalau ada abangnya Nabi Harun, tapi Fir'aun ada bala tentera dan rakyat yang boleh diarahkan. Dari segi kuasa, dari segi pengaruh, dari segi kedudukan dan sebagainya, dia merupakan dua lambang yang berbeza, Fir'aun dan juga Nabi Musa. Tetapi Allah Ta'ala sebut di dalam surah Taha ni tentang kita mulakanlah ayat ayat nombor 56. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Ayat 57, 56. Dan sesungguhnya kami telah perlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kekuasaan kami semuanya, tetapi dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Jadi apabila di antara yang menjadikan seseorang itu berkedudukan, ada pengaruh, ada kuasa, ada harta, ialah kesombongannya untuk menerima kebenaran. Jadi on the extreme end, kita tengok perbandingan pula dengan Nabi Musa, dengan seorang yang tiada kuasa, tiada kedudukan, tiada pengikut, tetapi dia membawa kepada kebenaran.
Jadi di antara tujuan ayat ini adalah untuk kita mengambil iktibar tentang kedudukan, tentang harta, tentang pengikut, populariti dan sebagainya, bukanlah yang menjadi ukuran kepada kejayaan kita kelak. Dan ini merupakan satu benda yang biasa kita dengar. Tetapi walaupun dia perkara yang biasa kita dengar, namun ramai yang terperangkap di dalam distractions, di dalam pengaruh-pengaruh harta, kuasa, popularity dan sebagainya. Kadang-kadang kita salah menanggap bahawasanya cuma kesusahan yang menjadi ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi konsep ni kadang-kadang kita perlu lihat balik. Kesusahan dan kesenangan dua-duanya adalah merupakan ujian Allah Ta'ala. Dalam surah Al-Fajr contohnya, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu. Apabila manusia itu diuji oleh Tuhannya, maka dia memuliakan manusia tersebut. Fa akramahu wa na'amahu, dia beri segala anugerah kepada manusia tersebut. Fa yaqulu rabbi akraman. Jadi dia sangka dengan pemberian tu Allah Ta'ala memuliakan dia. Fa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Tapi bila Allah Ta'ala tarik daripada dia semua nikmat ni, dia kata nikmat-nikmat ni sebenarnya apabila ditarik adalah untuk Allah Ta'ala menjatuhkan dia. Jadi ini merupakan satu pertimbangan yang tak betul. Kalla bal la tukrimunal yatim. Sama ada kita miskin ataupun kaya, sederhana ataupun mempunyai harta yang lebih, semua itu merupakan ujian. Wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dan kami uji mereka dengan kebaikan dan juga dengan keburukan supaya mereka kembali. Jadi bukanlah merupakan sesuatu yang memuliakan seseorang itu sekiranya kedudukan ekonominya bagus, pangkatnya bagus, kuasa dan popularitinya bagus. Kerana itu semuanya adalah ujian. Ada pun orang yang diuji dalam keadaan susah ataupun senang. Jadi ujian dengan kesenangan itu adalah lebih susah untuk kita lepas daripada ujian kita apabila kita susah. Sebab dalam keadaan kita susah, kita tidak ada pilihan melainkan untuk sabar. Tapi dalam keadaan kita senang, kita punya pilihan sama ada kita nak lupa ataupun kita nak bersyukur. Dalam keadaan kita susah, dalam keadaan kita sakit, kita tak ada option. Kalau sakit terpaksa sabarlah, macam mana? Tapi kalau senang, dia ada options. Dia ada options depan kita. Sama ada kita nak bersyukur ataupun kita nak riak dan bongkak dan sebagainya. Jadi itu di antara tujuan kenapakah perlambangan cerita Nabi Musa dan juga Fir'aun ini berulang-ulang. Di samping dia merupakan satu cerita yang mempunyai ayat, mempunyai tujuan-tujuan yang lain, tetapi untuk konteks semasa kita, dia merupakan satu pengajaran tentang bagaimanakah faktor-faktor ini boleh menjadi distractions untuk kita melihat tentang kebenaran, melihat tentang apakah tujuan kehidupan dan sebagainya. Jadi kita teruskan lagi ayat seterusnya. Yang tadi itu arainahu ayatina, dan kami telah tunjukkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Maksudnya di keliling kita ni, dan sering juga kita tekankan, yang Allah Ta'ala memberikan bukti adanya pencipta ini dalam pelbagai cara. Ada dengan cara diturunkan wahyu, dan itu dinamakan sebagai ayat yang bertulis, ayat yang diungkapkan, diucapkan. Wahyu yang tersurat. Ada juga tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala yang tersirat. Yang tersirat maksudnya apa? Yang kita tengoklah dekat keliling kita ni, langit, bumi dan sebagainya, dan di dalam diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu, kita tengok dalam diri kita ni, dalam badan kita ni, banyak benda yang kita tak tahu daripada benda yang kita tahu. Jadi semuanya dikawal selia oleh Allah Ta'ala. Sebab itulah Allah, Tuhan, dinamakan sebagai Rabbul Alamin. Dialah yang merupakan yang manajernya
yang nurturer, yang mengawal selianya. Ini adalah Tuhan. Jadi bila kita pandang dalam diri kita dan kita melihat keliling kita, maka itulah yang dinamakan iqra. Antara maksud iqra, baca bukanlah dengan baca sesuatu yang bertulis, tetapi melihat juga keliling apa yang Allah Ta'ala ciptakan untuk diri kita ni, supaya kita faham kita di sini diciptakan dan ada tujuan yang lain. Jadi itu arainahu ayatina. Ayat kita dah ceritakan maksud ayat. Dalam bahasa Melayu kita ambil ayat ni sebagai ayat lah, sentence. Tapi ayat di dalam Al-Quran ni maksudnya ada dua. Satunya ayat-ayat Al-Quran yang mana kita tahu itu, dan keduanya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala pada ciptaannya, langit, bumi, dalam badan kita dan sebagainya. Fakadzaba wa aba. Jadi Fir'aun menolak dan juga dia engkar, disebabkan oleh kesombongan dia. Orang yang sombong ada sikap yang melawan kebenaran. Kadzaba. Kadzaba tu kalau tuan-tuan perhatikan, dia ada kadzaba, ada tasydid pada za. Satu lagi yang tak ada tasydid pada za, kadziba, biasa. Kalau biasa tu maksudnya dia pembohong. Kalau satu lagi kadzaba ni mendustakan. Ada orang kata ada beza antara bohong dengan dusta. Bohong apa dia? Bohong dia tak tahu, dia katakan sesuatu tu, maka dia berbohong lah. Dengan fakta tu dia tak tahu pun. Kadzaba, dusta ni dia tahu benda tu betul, tapi dia tetap katakan benda tu tak betul. Itu beza dia. Dia ada one level up daripada kadziba tu. Kalau ada umpama kata kadzaba, membohong dan mendustakan. Membohong maksudnya kita tak tahu, kita kata kita tahu. Mendustakan sebenarnya kita tahu, tetapi kita mengingkarinya. Jadi kadzaba. Aba ni banyak perkataan, tuan-tuan jumpa aba wastakbara, maksudnya dia engkar, degil. Jadi kekufuran sebenarnya adalah sesuatu yang lahir daripada sifat yang degil, hati degil. Kita rasa ni kita lah yang handalnya, manusia ni. Bagaimana manusia ni rasa diri dia handal, menafikan Tuhan, sampai menciptakan teori-teori yang tidak masuk akal. Alam semesta ni tercipta secara sendiri. Naluri manusia ni, kita ni tuan-tuan dan puan-puan, kita ni secara tabi'inya nak mengetahui tentang sesuatu ni ada sesuatu yang difitrahkan Allah Ta'ala. Kalau kita tengok yang latest yang kat dalam Netflix sekarang ni, ada pasal MH370 sampai 3 episod saya ingat. Nature manusia ni, bila kapal terbang tu hilang, kita nak tahu kenapa, bagaimana, siapa punya angkara. Itu bab kapal terbang. Ini bab alam kehidupan, dunia, langit, bumi, badan kita dan sebagainya. Kita tak mau tanya. Dan kita peliknya orang-orang yang tak mau beriman ni, tak mau tanya orang benda, the same questions. Kenapa kita kat sini? Apa hal aku kat sini? Aku nak ke mana? Masa sikit-sikit daripada dulu dah, sekarang ni dah berusia, daripada sihat ada sakit-sakit sikit dan sebagainya. Aku nak tuju dekat mana? Siapa yang buat aku? Aku buat diri aku sendiri ke? Macam mana kita boleh buat diri sendiri? Macam mana sesuatu yang kita sebelum tu tak ada boleh mengadakan sesuatu? Sesuatu yang tak ada boleh mewujudkan sesuatu? Mustahil. Jadi selayaknya kalau kita sebenarnya memikirkan tentang persoalan-persoalan ni, kita akan sampai kepada jawapan yang kita sebenarnya adalah diciptakan. Kita di sini sementara, kita faham tujuan kita. Janganlah kita jadi macam orang yang pergi satu tempat, sewa homestay tu dia catnya, dia belinya TV, dia belinya peti ais dan sebagainya, padahal dia nak duduk kat homestay tu 2 hari. Sama dengan dunia yang kita duduk, beria-ria nak mencantikkan dunia, sedangkan dunia ini adalah sesuatu yang bakal kita tinggalkan. Jadi kalau umpama kata jiwa kita tu ada kesombongan, tak mahu melihat dan bertanyakan perkara-perkara ini, maka akhirnya kita akan kufur lah, kafarah. Sebab tu kafarah ni dalam Al-Quran dia ada 2 maksud. Yang pertama adalah ingkar, dan yang kedua yang pelik sikit, kafarah ni maksudnya orang yang bertanam dan bertani. Kafirun ni dia ada 2 maksud.
kafir, satu yang maksudnya kufur, keduanya adalah orang yang bercucuk tanam. Kenapa? Sebab kafara tu asalnya maksudnya mengambus dan menutup. Sebab tu kita ada panggil kafarah, bayar kifarat dalam bahasa Melayu kita kan. Kita panggil kifarat. Kafarah tu apa maksudnya? Kafarah tu maksudnya supaya kita dapat mengambuskan segala macam kesalahan kita sebelum tu. Jadi kafir maksudnya adalah jiwa yang terselindung daripada kebenaran. Jadi di antaranya Allah Ta'ala sebut kadzdzaba wa aba. Jadi kita tahu benda tu betul, kita tahu kita akan mati, tapi kita buat tak heran, kita rasa tak heran. Ada orang yang umpama kata, ada sahabat-sahabat tu kadang-kadang berdakwah dan sebagainya. Jadi di antaranya ada dia jumpa dengan makhluk-makhluk Allah ni, hamba-hamba Allah ni, dia kata bukan Islam lah. Jadi dia kata, buat apa aku rasa aku dah okey dengan Tuhan, sebab Tuhan bagi aku macam-macam kekayaan. Rumah sewa je kutip beratus ribu sebulan, tak masuk kedai pajak lagi dan sebagainya, ada 6-7 biji. Dia rasa dia kaya, duit dia banyak, jadi dia rasa dia adalah pilihan Tuhan. Ada yang orang macam tu. Ada jenis kufur ni yang melawan macam Firaun. Ada yang jenis kufur yang dia rasa dia begitu beruntung. Sebab apa? Dia percaya Tuhan, dan dia percaya pula Tuhan telah memilih dia kerana memberikan dia harta. Macam surah Al-Kahfi itulah, wala irruditu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba. Dia kata, apa pula kata, ni banyak Allah Ta'ala bagi harta, kalau pun ada hari akhirat tu, kalau dekat dunia Allah Ta'ala dah bagi aku macam ni, akhirat lagi lah. Dia kata gitu. Ada attitude dia macam tu. Jadi dia kufur macam tu. Ada yang kufur jenis tengok dan lihat, ramai macam tu, tengok dia tak melawan dan sebagainya. Kadang-kadang dia percaya juga orang-orang yang kufur ni. Ada juga orang-orang yang bukan Islam, dia percaya sedekah itu, dia orang berniaga, businessman, sedekah tu membawa berkat. Ada sahabat kita menceritakan, kalau dekat ada satu tempat tu, kalau raya haji tu dia sedekah 100 ekor lembu. Dia bukan Islam pun, supaya dikorbankan. Sebab apa? Dia percaya bersedekah tu bagus. Ada jenis orang yang bukan Islam je. Kalau kat tempat saya dekat Majlis Kampung Hulu kat Melaka tu, sebelum Jumaat tu tengok yang hantar pisang lah yang sebagainya, bukan orang Islam pun, toke yang kat keliling tu. Sebab apa? Nak ambil berkat. Ada yang jenis yang kufur macam tu, ada yang jenis kufur melawan, ada yang jenis kufur sombong macam Firaun. Jadi banyak dia punya tahap-tahapnya. Tapi yang penting mereka ni ada dua sifat, kadzdzaba wa aba. Dia tak mau menerima, masih belum lagi, hati itu masih belum menerima kebenaran, dan juga dia degil, wa aba. Seterusnya, qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Ayat 57. Firaun berkata, apakah kamu datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami ini dengan sihirmu, wahai Musa? Sifat yang lain untuk kekufuran ialah dia mentakwilkan benda terbalik. Kita nampak segala macam langit dan bumi ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Ta'ala. Tapi orang-orang yang kalau sekiranya tidak ada iman, dia nampak benda ni sebagai sesuatu yang tidak ada makna. Tidak ada makna. Jadi ayat dalam ayat 57 ni, Firaun apabila diseru supaya menerima kebenaran, supaya dia menerima bahawasanya Tuhan Musa, Tuhan Harun adalah Tuhan yang menciptakan dia juga. Tapi dia twist the fact tu untuk dia mencemuh Nabi Musa. Dia kata, kau datang ni apa hal Musa? Kau sebenarnya ada agenda lain. Agenda nak keluarkan kita orang ni pada nak halau kami ni penduduk asal bumi putera Mesir ni. Engkau datang nak halau kami sebagai kaum bumi putera dekat Mesir ni, apa hal? Engkau Yahudi, kita orang asli dekat sini tau. Jadi dia twist, menjadikan benda tu sebagai satu isu yang lain daripada tujuan. Dan ini pun kadang-kadang kita lihat sesuatu yang agak menarik, sesuatu yang agak menarik. Isu-isu sebegini merupakan isu yang mudah dimanipulasi. Tak kira lah politik dulu ataupun politik sekarang, sama aja dia punya cara dia. Politik yang digunakan untuk menakut-nakutkan.
Jadi sama juga, Firaun cakap perkara ni supaya bukan sekadar dia nak menunjukkan dia tak nak terima, tapi supaya rakyat dia takut kepada Nabi Musa. Dan perlu kita tahu di antara soalan yang dibangkitkan tentang Nabi Musa dan juga Firaun ni ialah tentang kenapa Firaun tak terus bunuh Nabi Musa, sedangkan memang dia nak bunuh, tapi ada sesuatu yang menghalang dia. Firaun dah menang dari segi pengikut dan bala tentera. Firaun dah menang dari segi harta kekayaan. Firaun dah menang dari segi kedudukan dan pemerintahan. Dia tak menang satu je, dan dia tak nak kalah satu benda je, iaitu pertarungan pemikiran dan idea. Musa membawa satu notion, satu gagasan pemikiran bahawasanya kita diciptakan, engkau akan mati Firaun, aku akan mati, kita diciptakan, akan ada pengakhirannya, kita bakal diadili baik dan buruk kita. Itu notion dia. Dan ini ditunjukkan dalam ayat-ayat yang lain, bagaimana nanti kita akan tengok para ahli sihir tu apabila dikalahkan terus tunduk dan sujud. Maksudnya orang dah tahu Nabi Musa membawa satu idea, gagasan, pemikiran bahawasanya kita ni makhluk dan kita ni diciptakan. Tapi Firaun dia tak directly ambil peluang membunuh Nabi Musa supaya dia dapat mengalahkan Nabi Musa ni pada every level, kekayaan, pengikut dan pengaruh, kuasa. Satu dia tak menang lagi. Dia nak kalahkan, nak menunjukkan idea Nabi Musa ini adalah sesuatu yang tak betul. Jadi idea, tuan-tuan, adalah senjata yang paling ampuh dalam keadaan kalau kita berjuang kita tak ada kuasa, dalam keadaan kita berjuang kita tidak ada harta, dalam keadaan kita berjuang kita tak ada pengaruh dan pengikut. Sebab itu kita tengok kalau di barat, cara mereka berjuang tumpuannya dilebihkan kepada bagaimana nak menjaja idea, nak melabelkan seseorang. Ini adalah satu permainan yang halus, yang kadang-kadang kalau kita tengok baru kita faham. Okay? The battle of ideas. Macam manakah pertarungan idea, siapa betul siapa salah. Kita tengok apa-apa yang kita sorot dalam laporan berita konflik Israel-Palestin contohnya. Jadi idea yang dijajakan Palestin adalah teroris. Dia brand, dia label siap-siap. Jadi apa-apa yang dibuat oleh orang Palestin, teroris. Senang. Islam, teroris, dia brand. Hanya itu. Penjajaan idea. Problemnya kita ialah kita tidak mempunyai kuasa dan juga usaha yang ampuh macam mana kita nak counter balik. Itu yang menjadikan kita kadang-kadang sentiasa diasak. Kita ni defensive mode, kita ni sentiasa diasak dan kita ni hanya mempertahankan, kita tak serang dia balik. Jadi mungkin sekarang ni kita perlu menyerang baliklah barat dengan idea-ideanya. Dan sekarang ni pun kita dah nampak kebebasan apa yang mereka nak dekat barat tu dah jadi sesuatu yang mengarut. Kalau belajar Inggeris tak lama lagi bukan ada dua pronoun aja. Dia bukan ada masculine dengan feminine, bukan ada he, bukan ada she. In between dia boleh jadi beratus-ratus. Kalau dekat barat tu dia kata kita orang ganti nama kita, we are not binary people. Saya ni bukanlah seseorang yang boleh dikenal pasti sama ada saya lelaki atau perempuan. I am in between. Saya tengah-tengah. Masalah homoseksual, masalah lesbian dan sebagainya. Bagaimanakah perkara-perkara ini semakin membarah di barat? Tak boleh. Kalau dekat Kanada dulu ada satu cerita seorang yang dia kata identify himself as a woman. Dia kata dia lelaki, berjambang bagai ni, tapi dia kata aku adalah seorang perempuan. Dia nak masuk salon kecantikan orang perempuan, yang buat kerja kat dalam salon kecantikan tu ngeri lah. Dengan jambang, dengan apa. Yang perempuan kata ngerinya nak buat waxing. Tuan-tuan cari sendirilah, masuk waxing tak sedap nak cerita kat dalam masjid. Nak buat waxing. Okay?
Jadi bila lelaki macam ni tak nak, kena saman, tak boleh, kena menghormati hak-hak mereka ni, homoseksual. Di sebuah sekolah dekat Amerika, macam mana seorang yang mengatakan dia adalah seorang perempuan, dia lelaki, masuk tandas budak-budak perempuan dekat sekolah, dia rogolnya salah seorang budak perempuan tu, dan dia lepas. Sebab apa? Dia kata dia perempuan. Yang berlaku sekarang dekat sukan-sukan dekat Amerika, yang lelaki ni badan bapak lah punya sasa ni, masuk acara sukan wanita, tentu lelaki mengarang jauh. Kalau berenang tu setengah kolah tinggal. Lelaki pula main netball, kalah lah yang pun. Jadi kita pun ni apa nak jadi ni? Kalau kita online dengan yang counterpart dekat US, kat British pun kena hati-hati. How shall I address you? Nak kena tanya. Yang salah panggil kerang, payah, hak asasi dan sebagainya. You know? Ada jadi cerita pula sekarang ni. Jadi benda-benda begini apabila tidak ada kepercayaan kepada Tuhan, tidak berlandaskan kepada sesuatu, macam mana? Itu kadang-kadang payah. Kita pun cubalah dekat peringkat institusi nak masuk. Daripada kita kutuk-kutuk orang homoseksual, maknyah-maknyah, kita panggil berdakwah. Dekat universiti saya lah, kita panggil usaha kan. Tapi kadang-kadang ada yang kritik lah, dia kata apa, tak ada kerja ke? Kita dekat UIA ni nak mendekatkan di dakwah. Kita kata kita kena rapat. Daripada kita kutuk rapat. Tapi kadang-kadang of course lah, bukanlah result tu sesuatu yang mudah kan. Orang kata berjaya ke berdakwah dengan golongan maknyah ni kan? Kita kata nak berjaya tu tak tahulah, tapi yang ada maknyah ni yang dulu tak pakai tudung, sekarang dah pakai tudung. Yang pakai tudung dulu dah pakai purdah. At least ada lah. Tapi kita masih lagi berusaha dengan puak-puak ni supaya kita dapat rapatkan diri. Yang berjaya meninggalkan dunia kepondanan ni, kita bagi dia hadiah umrah dan haji. Adalah dakwah sikit daripada kita nak kutuk kan. Cara masing-masing lah. But the fact is that caca merba pemikiran ni adalah apabila kita tidak ada iman dengan pencipta kita. Allah Ta'ala kata diciptakan sesuatu dalam keadaan binary. Ada lelaki, ada perempuannya. Daripada bunga, pendebungaan dan sebagainya, semua Allah Ta'ala ciptakan dua. Ubahlah macam mana pun, kita tetap tidak akan dapat mengubah apa yang Allah Ta'ala telah ciptakan. Jadi itu cerita fakadzdzaba wa tentang ayat 57 tu juga. Dia menjadikan isu ancaman sesuatu supaya rakyat Mesir takut. Jadi orang-orang yang dalam keadaan tidak ada iman, dia akan mentakwilkan sesuatu, saya kata tadi, secara terbalik, ataupun dia akan menjadikan sesuatu itu tidak ada makna, meaningless, tak ada apa maksud. Puasa yang Allah Ta'ala turunkan, disyariatkan, Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun. Kebaikan itu nak balik pada diri kita. Bila Allah Ta'ala syariatkan satu ibadah, maqasid ataupun tujuan syariah tersebut adalah untuk Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita. Bagi orang yang tidak ada iman, masalahnya ialah kalau dia tengok puasa tu, puasa adalah sesuatu yang membebankan. Dia nampak lapar. Dia puasa ni dia tak kira sama ada orang tu bertubuh besar ataupun kecil dan sebagainya. Sebab apa? Kalau tak ada iman, orang yang tak kuat makan pun tak puasa. Hari biasa dia tak kuat makan, tapi bila puasa dia tak puasa. Sebab apa? Tak ada dalam dia, iman tu tak ada. Sama juga dengan Fir'aun. Nabi Musa bawa sesuatu tentang keimanan, tak nak terima, cakap macam-macam, alah kau ni alasan dan sebagainya. Ini adalah sifat manusia. Sifat manusia, kita sentiasa mentakwilkan benda, sama ada benda tu positif ataupun negatif. Kadang-kadang kita nak menegur untuk kebaikan, dia kata kita busybody. Kadang-kadang kita buat benda secara ikhlas, dia kata kita sekian. Kadang-kadang kita menegur nak mengajar, dia kata ni masuk campur urusan peribadi dia, tak boleh. Kadang-kadang kita nak berdakwah, mengatakan inilah Islam, inilah Tuhan, inilah kita sebagai makhluk di muka bumi, dia kata tak boleh, jangan masuk urusan budaya dan agama kami, kita ni masing-masing, jangan kacau-kacau. Dia masing-masing siap dia quote pula kat kita, lakum dinukum waliyadin, kan? You keep to yourself your religion, I keep mine. Dia kata gitu kan. Ini macam-macam kadang-kadang orang, sebab bila dia tak ada iman, begitulah takwilan kita. Seterusnya,
فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. Ayat 58. Dan kalau macam itulah Musa, sebab Fir'aun ni nak kalahkan idea Musa ni, dia tak puas hati lagi, dia dah menang semua, tapi satu benda ni je dia geram pada Nabi Musa. Dia nakkan supaya Musa ni pun dapat ditundukkan gagasan, pemikiran, idea dia tentang iman dan tauhid ni. Sampai dia kalau macam tu, tak apa, engkau bawa sihir engkau, aku akan tunjukkan kepada engkau kekuatan aku sebagai pemerintah dengan penyihir-penyihir yang akan aku kumpulkan. Nah, itu ayat 58. Dia tak puas hati dekat situ. Dia cuba orang-orang yang kalau tidak ada iman ini, sifat mereka ni secara tabi'inya ialah Allah Ta'ala hiaskan dengan sentiasa nak menentang kita, sentiasa nak membangkang kita orang yang beriman. Itu disebutkan dalam Al-Quran pada beberapa tempat tentang bagaimanakah di antara sifat orang-orang beriman ni, sadduhum anis sabil. Dia kata mereka ni sentiasa nak menghalang kita daripada membawa kepada kebenaran. Samalah dengan Fir'aun. Qala maw'idukum yawmaz zinati wa an yuhsyaran nasu duha. 59. Musa berkata, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari, dia kata pada hari raya yaumuz zinah. Az-zinah, zinatun, zinah adalah hari perhiasan. Jadi maksudnya bila hari keramaian, hari raya ni orang pakai cantik-cantik semua berkumpul. Dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari naik tinggi, segalah, duha, diterjemahkan segalah dekat sini. Jadi kat sini menunjukkan kebijaksanaan seorang rasul secara umumnya lah. Keduanya untuk kita ni bagus jugalah. Saya kadang-kadang suka cakap benda-benda Al-Quran ni pasal management dan sebagainya, sebab ini juga menunjukkan cara macam manakah nak membuat keputusan. Dia kalau macam management business kan sebagainya, dia ada satu topik, dia kata decision making. Dia ada satu cara macam mana nak buat keputusan. Sebab cara kita buat keputusan tu dia bakal menentukan berjaya ataupun tidak. Sini ayat ni menunjukkan macam mana Nabi Musa, dia kata okey, sekarang ni Fir'aun dia kata tetapkan satu tempoh hari, bilakah sebenarnya kita boleh berjumpa. Engkau seorang, aku bawa segala penyihir yang aku tahu dekat bumi Mesir ni supaya dapat menentang kau. Dekat situ. Jadi Nabi Musa satunya memilih nombor satu, waktu orang berkumpul. Dia adalah merupakan seorang rasul yang pada itu penolongnya Nabi Harun je 2 orang. Jadi dia perlukan audience. Dia perlukan audience kalaulah dia dapat cari satu masa yang sesuai di mana orang berkumpul. Jadi dia dapat tunjukkan kebenaran mukjizat yang Allah Ta'ala bagi dia sebelum tu. 2 benda tu, tongkat dan juga tangan yang bercahaya yang dikepitkan pada ketiak. Jadi kalau tongkat dan juga tangan bercahaya ni adalah sesuatu yang perlu diperlihatkan kepada umum. Dia perlukan sesuatu yang akan menghasilkan impact ataupun very impactful. Jadi dia perlukan audience. Jadi dia pilihlah waktu tu. Kebetulan waktu tu adalah waktu orang ada menyambut perayaan tertentu. Dan waktu duha tu adalah waktu pagi, siang, supaya dia dapat tunjukkan mukjizat tangan dia bercahaya itu lebih bercahaya daripada cahaya matahari. Jadi pengajaran dia dekat sini, Nabi Musa merupakan seorang yang bijaksana. Sebab apa? Di antara sifat Rasul tentulah Al-Fatanah dia panggil, iaitu seorang Nabi yang bijaksana apabila membuat keputusan. Dia ambil advantage ataupun kesempatan kepada Fir'aun. Dia rasa dengan kebongkakan dia tu, kau bagilah bila masa kau nak. Jadi dia memberikan offer, tawaran supaya Nabi Musa memilih masa dan tempat itu atas dasar dia rasa dia adalah seorang yang pemerintah yang ada kuasa, sebagai menunjukkan kebongkakan diri dia tu. Tetapi diambil kesempatan oleh Nabi Musa untuk Nabi Musa buat keputusan masa dan tempat yang bakal kesan dan impaknya amatlah besar.
Nanti kita tengok the dynamics of decision making. Kadang-kadang sesuatu benda yang apabila keputusan itu dibuat, kita rasa dia adalah disadvantageous untuk diri kita, tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat. Macam kalau kita belajar sirah dalam perjanjian Hudaibiyah, dah datang jauh-jauh sampai nak masuk Mekah tak boleh. Sampai Saidina Umar marah kepada Rasulullah, hampir marah dalam keadaan kenapa? Bukan mudah, bukan jalan daripada Madinah ke Mekah waktu itu mengambil masa sejam dua, ini dengan berjalan kaki, dengan menaik unta dan sebagainya. Tapi tidak dibenarkan oleh kaum Quraisy dekat Mekah. Dia kata datang tahun depan. Maka berlakulah perjanjian Hudaibiyah waktu itu, yang mana sahabat tak puas hati, penat kita datang tapi tak dapat nak masuk Mekah. Tapi hikmah dia ialah peperangan di antara Quraisy dengan juga Madinah terhenti sebab ada ceasefire, sebab ada gencatan senjata, menyebabkan waktu itulah Nabi selepas tu boleh pergi Khaybar, takluk Khaybar. Itu yang turunnya surah An-Nasr, idza jaa nasr, kan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Jadi maksudnya manusia masuk berbondong-bondong dalam Islam waktu selepas Hudaibiyah. Jadi kadang-kadang sesuatu benda yang mungkin kita rasa buruk tapi sebenarnya hikmahnya ada. Sama juga dalam kisah Firaun dan Musa. Walaupun Firaun pada asalnya memberikan peluang, kata buatlah, kau nak apa? Masa bila? Waktu bila? Tapi sebenarnya walaupun Firaun dengan cara menawarkan pilihan tersebut kepada Musa untuk menunjukkan kebongkakan dan kesombongan dia, tetapi diguna pakai oleh Nabi Musa untuk memilih masa dan tempat yang paling dapat meninggalkan impact kepada diri dia. Sikit lagi tuan-tuan. Jadi ayatnya seterusnya, qala maw'idukum yawm fadhuha fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu thumma ata. Ayat 60, maka Firaun meninggalkan tempat itu dan mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang. Firaun pun menunjukkan kuasa dia, dia perintah aja. Dia perintah dan dia kata kita akan bagi macam-macam anugerah pada mereka semua ni. Yang datang ahli sihir apa semua ni, kita akan bagi gelaran. Tempat kita Datuk Syib ke apa dan sebagainya. Zaman Firaun tu kita tahu apalah. Maksudnya dia akan bagi gelaran kepada penyihir-penyihir ni. Kalau dapat kalahkan Musa, kita akan bagi title, kita akan bagi harta, kita akan bagi macam-macam. Datanglah ahli sihir tersebut. Satu benda yang nak dijelaskan dalam tafsir, maksud sahara ni, sihir ni bukanlah sihir yang kita faham. Pada zaman kita ni, sihir-sihir yang merupakan ahli-ahli yang membaca jampi mentera saja. Sihir kalau ikutkan kepada kajian-kajian ulama dan mufassir merupakan golongan-golongan cerdik pandai, termasuklah ahli sains, saintis, dan di antaranya chemist, ahli kimia. Sebab itulah yang dinampakkan ular tu sebenarnya merupakan logam-logam yang apabila ada campuran bahan yang tertentu kena haba, maka dia boleh menjadi sesuatu objek yang melengkuk-lengkuk. Jadi masuk sihir ni, ada yang sihir betul-betul sihir, maksudnya sihir yang betul-betul menyihirkan mata kita, benda sekian-sekian kita nampak sekian-sekian. Ada yang masuk sihir sini adalah golongan saintis dan juga chemist, yang mana mereka ni mempunyai alat dan juga besi-besi tertentu, kalau sekiranya didedahkan kepada haba dan sebagainya, maka benda tu akan melengkuk-lengkuk. Dan ada dalam kalangan mereka ni macam-macam lagi ahli silap mata. Dan dikabarkan number ataupun ramainya bilangan ahli sihir ni daripada sekecil-kecil 80 orang sampai 10,000. Tapi 10,000 tu saya tak rasa, dalam ada tafsir kata 10,000 ni besar. Kita nak cari zaman tu 10,000 ni perlukan stadium. Saya tak berapa incline lah kalau nak kata 10,000. Kalau 80 puluhan tu something yang apa lebih logical lah kan. Anyway, maksudnya ramai lah, macam mana pun ramai lah kat situ yang datang pada Nabi Musa. Fatawalla Fir'aun fajama'a kaidahu. Kaidun ni adalah helahnya, helah dan perangkapnya. Thumma ata qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadhiban fayushhitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. 61. Jadi bila dah berkumpul tu, tengok taktik Nabi Musa. Dia bukan buat semua kerja tu, yang kumpulkan ahli sihir ni semua perintah dan decree daripada Fir'aun.
Dia bukan asalnya nak minta benda tu, tapi dia diberikan peluang supaya memilih. Nampak? Jadi kadang-kadang satu benda yang kita perlu tahu tuan-tuan dalam hidup ni, perencanaan Allah Ta'ala. Kita tengok dalam cerita Nabi Firaun ni penuh dengan orang putih panggil paradoks. Paradoks ni apa? Benda yang zahirnya kita nampak sekian-sekian, tapi sebenarnya dia membawa maksud sekian-sekian. Mak Nabi Musa hanyutkan dia dalam sungai Nil. Kalau ikut kepada otak, tentu tak selamat. Ni bukan kita nak selamatkan seseorang, kita tak letakkan baby lagi, letakkan dalam satu tempat, hanyut dekat sungai, tapi selamat. Bukan sekadar selamat, diambil pula oleh golongan kerabat istana Firaun. Kita tengok macam tu. Jadi penuh dengan paradoks. Nabi Musa seorang anak yang dilahirkan dalam golongan Bani Israel, yang mana diperintahkan agar anak-anak lelaki yang dilahirkan oleh Firaun supaya dibunuh. Paradoksnya ialah Nabi Musa tu sendiri hidup membesar dalam istana Firaun. Nampak tak kisah Nabi Musa ni? Firaun dengan Musa, anak dengan bapa angkat, anak angkat dengan bapa angkat, bapa dengan anak angkat, tapi ada konflik kebenaran dan kebatilan. Firaun dengan Nabi Musa masing-masing mewakili dua status yang berbeza. Seorang yang dipungut, seorang yang wanted, sebab sebelum dia pergi keluar pada Mesir dia dah tumbuk kan. Sebab Nabi Musa kan, kita dah cerita dia penumbuk dia besar. Kalau dalam sebuah hadis sahih tu, malaikat maut datang, dia pergi tumbuknya malaikat maut Nabi Musa ni punya handal. Jadi kalau dia pap, dia tumbuk orang tu memang confirm hilang, lenyap, tak ada nyawa. Jadi dia wanted. Jadi statusnya itu berbeza. Jadi penuh dengan paradoks. The same thing kat sini. Macam mana kita tengok di dalam pertemuan buku, nak kata buku dan ruas pun tak boleh juga. Yang pertama sekali yang menentukan tempat itu adalah sebenarnya bukan Nabi Musa, tapi Firaun yang offer. Yang kedua pula, bila dah semua ahli sihir itu berkumpul, bukan disebabkan dia berkumpul tu Nabi Musa yang nak cakap berkumpul, tapi bila mereka dah berkumpul, Nabi Musa gunakan peluang untuk cakap. Apa yang dia cakapnya? Ayat kat sini lah, ayat 61 ni dia kata, Musa berkata kepada mereka, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngadakan pendustaan kepada Allah. Maksudnya ahli sihir itu dah tahu ada Tuhan, ada Allah dan sebagainya. Maka dia akan membinasakan kamu dengan seksa, dan sesungguhnya telah rugi orang-orang yang mengada-ngadakan pendustaan. Nampak? Jadi taktik. Kadang-kadang dalam satu benda tuan-tuan, iman kita kepada Allah Ta'ala ni, walaupun sesuatu tu pada zahirnya menampakkan bahawasanya itu adalah perbuatan manusia, tetapi kalau hakikat sesuatu, bukan kita nak kata kita nak belajar ilmu hakikat, tapi hakikat sesuatu, qul kullun min indillah, dalam ayat Quran katakanlah setiap sesuatu itu adalah daripada Allah Ta'ala. Itu yang kadang-kadang susah kita nak faham. Sesuatu yang buruk, orang buat nyaya kepada kita, memang kita marah dekat orang, tapi hakikatnya dia adalah daripada Allah Ta'ala. Maksudnya hakikat sesuatu itu adalah tetap daripada Allah Ta'ala juga. Jadi saya habiskan pada yang terakhir ni, sebab dia nak habiskan cerita dia ni kat situ. Jadi fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Ayat ni terakhir, kita akan khatamkan kat sini. Maka mereka berbantah-bantahan tentang urusan di antara mereka, dan mereka merahsiakan percakapan mereka. Jadi kesan daripada apa yang Nabi Musa tegur dan juga ancam mereka adalah memberi kesan. Dia memecah belahkan dia punya perpaduan dalam kalangan penyihir itu. Jadi satu daripada cara kita tengok kat sini, kita tengok dah berubah, dah berubah cara Nabi Musa bercakap kepada golongan ni. Kepada golongan ni, wailakum, dia kata binasalah kamu. Kalau dalam Al-Quran kadang-kadang dia pakai celakalah kamu, tapi kita dah terangkan celaka ni dia tak berapa sedap sangat. Kalau untuk orang pantai timur dia tak berapa, dia punya ayat, dia panggil nuansa ayat ataupun dia punya konotasi ayat tu very very negatif. Kalau belah saya celaka ni biasa aja, kita sembang kat kedai kopi. Dia belah Melaka, Johor saya tak tahu, Muar ke macam, tapi Melaka memang confirm lah. Jadi kadang-kadang kita syorkan supaya pakailah binasa lah, sebab tak sedap untuk ada setengah kelompok kita ni pada pantai timur celaka ni seperti yang tak berapa elok kan. Tapi anyway, you got the idea kan, maksudnya binasalah kamu. Tapi Nabi Musa bila bercakap dengan pemerintah lain,
Jadi cara dia tuan-tuan, ini orang kata ada politik tak dalam Quran? Ada politik, tapi politik bukan semestinya tentang cara kerajaan dan sebagainya, tetapi berkenaan dengan cara kita nak tegur pemerintah, kena lembut tuan-tuan, tak boleh kutuk, tak boleh bantah. Ni dalam surah Taha kan, sampaikan elok-elok. Walaupun kepada Firaun, Nabi Musa cakap perlahan-lahan, cakap dengan nada membujuk. Tapi kalau golongan yang lain ni yang ambil kesempatan ni, bahasa dia sedikit lain lah. Wailakum, binasalah kamu. Jadi kadang-kadang di dalam cara kita berkomunikasi pun penting, nak cakap dengan orang-orang yang mempunyai darjat yang tinggi daripada kita, kedudukan. Sebab apa? Hati mereka itu perlu dilunakkan dahulu. Sebab dari segi lain memang mereka tu dah ada kuasa, dah ada populariti, dah ada pengikut, dah ada dan sebagainya. Jadi yang tak adanya adalah hati yang lembut. Sebab itulah bahasa apabila mereka ini didatangkan oleh para nabi dan nabiya, mereka ini tutur kata para rasul ni adalah lembut, cara pendekatannya adalah bagus, jadi kat situ di antara pengajarannya. Dan bagai-bagai macam-macam kaya lain lah. Saya simpulkan, insyaAllah kita nak habis. Jadi tadi kita ambil tentang bagaimanakah iman menukar pandangan kita kepada sesuatu di keliling kita. Benda yang kalau ada iman, kita pandang benda itu sebagai tanda kebesaran Allah Ta'ala, bukanlah sesuatu yang tidak ada makna. Seterusnya tentang paradoks cerita Nabi Musa dan Fir'aun tadi, macam mana kita lihat sesuatu itu dari segi zahirnya lain, sedangkan maksudnya adalah lain, Dan juga kita tengok macam mana taktik kadang-kadang untuk menakut-nakutkan orang. Biasanya kita diugut dengan cara hidup kita, lifestyle kita. Kita dikeluarkan daripada muka bumi kita, kita akan hilang hak kita dan sebagainya. Ini adalah taktik zaman Fir'aun lagi dah pakai. Dan akhirnya tentang komunikasi, cara macam manakah yang efektif untuk kita sampaikan idea. Kadang-kadang kita nak sampaikan idea ni, buat kata Rumi, seorang sufi, dia kata kita tak perlu nak cakap cakap dengan suara yang keras dan sebagainya. Dia kata sebenarnya yang menumbuhkan bunga itu adalah air hujan dan bukannya guruh dan petir. Sama juga bila kita nak bercakap berhujah, jangan wah macam kat parlimen kadang-kadang kita tengok idea dia, kita yang tengok apa benda nak cakap pun kita tak tahu, tak sampai. Jadi sampaikan idea tu dengan kelembutan, cakap biar teratur tanpa kita meninggi-ninggikan suara, menengking-nengking dan sebagainya. End of the day orang tak faham, kita pun tak faham, kita sendiri yang bercakap pun kita tak faham. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.